Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu di alam maya bersama dengan teman-teman yang sudi bersama saya. Siapakah wajah pertama yang muncul? Siapa dia tu? Apakah suara saya didengari? Kalau suara saya, jangan lupa like and share. Saudara Harimau Berantai, apa khabar saudara? Anda orang pertama muncul. Waalaikumsalam. Mustafa Ilyas, Asman Baba, Syahar Ibrahim, Izzuddin berakhir derita. Wow, pakai cermata ke ni ya? Khairullah Mokhtar, Raza Ahmad, Khairul Mokhtar, Raza Ahmad, Syamsul Anwar, Eden Awang Treasure, lama tak menghadap ni. Saudara Alias Abdul Latif, Nur Azwa, Hamzah Hussein, Rosini Kurongon, apa khabar? Ibrahim Cik Muda, Saudara Muhammad Shah, terima kasih kerana like and share. Dan juga tekan teman saya kata, dia kata nampak gambar loceng tu tekan. Saudara Azhar, Rubidin, apa khabar Bi? Lewat malam ini bersama pasangannya. Amaluddin Sagi, jangan gaduh-gaduh musim Covid ni, musim perintah berkurung ni. Apa khabar Raja Kamal, Raja Bazian? Sihat ku? Kopla Darus, Markim Kama, Kama Ismail, Haji Azhar Abdul Manaf, Saudara Mat Fauzi, Buang. Suara jelas, terima kasih. Syaf Offspring. Samuel Pai, Muhammad Sufyan, Mak Zaki, Effendi, Sulaiman Hassan, apa khabar? Abdul Rashid, Mazuki, Matno, Kasinan, Waalaikumsalam. Joka, Zainal Haji Sawi, Jamaldi Baharudin, Rahmat Reki. Saya bila sebut Syah Offspring dari itu, masih lagi meleleh-leleh heliunya. Omar Zakaria, Wak Sukimin, Azhan, Abu Samah, dan Juzali, Mat Ali. Apa khabar semua? Saya minta maaf kalau saya tak dapat santuni satu persatu. Malam ni banyak topik nak bercakap. Tapi saya tidak lupa untuk memberi kelaporan kedudukan COVID-19. Hari ini tanggal 23 Januari 2021. Kes baru meningkat lagi 4,275 orang yang disahkan dijangkiti oleh COVID-19. Jadi jumlah sekarang ni keseluruhannya sudah 180,455 orang warga bangsa kita disapa oleh virus corona, dengan mengundang 7 kematian. Sehingga saat ini sudah 667 orang yang meninggalkan kita kembali ke alam fana. Di Sabah masih terus meningkat Rosinin. Semalam 453, hari ini 498. Jumlah keseluruhan di Sabah adalah 46,360. Di Labuan 3 orang, Sarawak 193, di Kedah 105 orang, di Penang 162, di Perak ni yuk. Ini serius sikit. Dia terus meningkat ni. Semalam 138, hari ni 208. Di Selangor, inilah saya katakan di Selangor ni apa hal ni. Pihak berwajib tutuplah kilang-kilang ni dengan pusat-pusat yang ada ramai orang. Kalau ada yang pendatang ataupun pekerja asing ni, tutup dulu. Rawat mereka. Hari ini di Selangor saja adalah jumlah yang tertinggi, 1,421 orang. Bukan sikit jumlahnya. 1,421 orang. Jadi pihak berwajib, Allah, janganlah buat pula pihak MKN buat tak tahu pula. Saya memberi pencerahan Sabah malam. Dan kita rasa khawatir dan bimbang. Bukan hanya di Selangor, 1,421 orang. Malahan di Kuala Lumpur juga meningkat lagi. Hari ini di Kuala Lumpur sudah naik pada 548 orang. Jadi Jalan Masjid India, kilang-kilang yang ada, yang banyak di Kelang, kalau boleh tutup dulu, total lockdown. Jangan fikirkan sangat soal kilang nak buat duit. Fikirkan rakyat kita ni. Buat KP pun masih meningkat, Datuk. Begitulah Syah Offspring. Jadi apa maknanya kita buat lockdown begini? Sebab saya yakin kerana kilang-kilang masih dibuka. Ya, Negeri Sembilan juga naik 108 orang. Di Melaka sudah meningkat lagi 278 orang. Ini yang berhampiran dengan kawasan Lembah Kelang. Ya, di Johor, sebagaimana saya katakan, dia tak lari. Dia beredar pada angka 400. Hari ini di Johor walaupun ada pengurangan. Semalam 466, hari ini 425 orang. Di Pahang juga meningkat daripada 61 pada 75.
Kawasan area Genting Highland tu, perhatikan. Kalau boleh tutup lah. Jangan dihantar pula pekerja-pekerja yang bekerja duduk kilang tu, hantar. Saya dikabarkan ada tempat-tempat digunakan di kawasan di kaki Bukit Genting tu, digunakan sebagai tempat untuk menyimpan pekerja-pekerja kilang. Katanya, saya tak tahu. Siasatlah. Ni meningkat ni. Di Pahang semalam 61, hari ni 75. Di Terengganu semalam 178, hari ni ada berkurangan 131. Dan di Perlis, mengecewakan kita. Kita rindulah Perlis ni. Dah 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari dah. Dah seminggu dah. Perlis ni tiada sifar. Dulu kita bangga Perlis juara. Sifar virus corona. Hari ni 7 orang. Dan di Kelantan, alhamdulillah semalam 161, hari ini 78 orang. Itu laporan COVID-19. Dan kita bersyukur setakat hari ini laporan saya terima sahabat kita, Datuk Zahrin Mak Yassin, sudah dapat katanya ada peningkatan. Dah tidak lagi ditempatkan di ward ICU. Kita bersama-sama berdoa dia segera sembuh untuk segeralah dia kita bersama dengan kita balon membalon di halaman media sosial. Suasana banjir nampak gaya berkurangan, tetapi hari ini cuaca masih lagi mendung. Saya bila melihat cuaca mendung itu, saya teringat satu catatan yang dihantar pada saya. Dia kata, beberapa hari ini matahari tidak lagi senyum seperti biasa. Tidak garang lagi. Wajahnya muram saja. Seakan memberi isyarat tertentu. Jadi kalau kita perhatikan dunia luar, sekarang banyak berlaku kemusnahan yang luar biasa. Contohnya yang terdekat di negara Indonesia, jiran kita. Berlaku gempa bumi, banjir besar, letusan gunung berapi, pesawat terbang jatuh. Di samping itu, seorang demi seorang ulama ataupun orang alim, termasuklah tuan-tuan guru pesantren di negara itu telah pulang ke pangkuan ilahi. Bayangkan, bermula daripada 1 Januari 2021, hingga hari ini sudah 16 orang. Sudah 16 orang ulama Indonesia telah kembali ke pangkuan ilahi. Termasuklah ulama yang dikenali sebagai Syekh Ali Salih Muhammad, Ali Jabir pada 14 Januari Khamis lalu. Begitu juga dengan Saidil Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Segaf pada hari Jumaat 15 Januari. Kesemuanya wafat bukan kerana diserang COVID. Jadi artinya kepulangan ulama adalah satu musibah dan cara Allah mengangkat ilmu dari manusia. Kena ingat ya, macam kalau di rumah tu, bila rumah nak dirubuhkan, maka barang-barang yang baik dan berharga akan diambil terlebih dahulu. Begitu juga dengan alam semesta ini. Saudara, bila alam semesta ini akan dihancurkan, maka hamba-hamba yang soleh akan diambil terlebih dahulu kepada sang penciptanya. Jadi beringatlah saudara ya. Kita harus beringat, berwaspada. Teguhkan iman kita, tingkatkan amal ibadah kita. Jadi berhentilah seketika daripada nak berpolitik ke, berhentilah berbalas sama sendiri dan berhenti daripada berebut kuasa. Allah murka perbuatan begitu. Jadi mari kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan dan lindungi diri kita dan keluarga serta seluruh umat Islam dari segala fitnah, musibah dan bala bencana yang bakal berlaku. Wallahu alam. Kerana kita sekarang ni sudah berada di zaman fitnah. Kemungkinan selepas ini akan datang fitnah yang lebih hebat dan lebih dahsyat lagi. Bersedialah saudara ya. Kerana itu, kita masuk bab apa kata sabda junjungan. Daripada Abu Darda, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melalui satu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan menuju syurga. Para malaikat akan membentangkan sayapnya kerana redha kepada penuntut ilmu. Penghuni langit dan bumi, hingga ikan yang ada dalam air pun mendoakan keampunan kepada penuntut ilmu. Sesungguhnya keutamaan seorang alim dibanding dengan seorang ahli ibadah adalah ibarat bulan purnama atas sebuah bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi dan para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bahagian yang sangat besar. Ini adalah hadis daripada Sunan Ibnu Majah, ayat yang ke-219. Status hadis ini adalah hadis sahih. Artinya, pengajaran daripada hadis tadi adalah orang yang berusaha mencari ilmu, sama ada ilmu fardu ain maupun fardu kifayah, Allah akan mempermudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Mencari ilmu dalam suasana PKP ini
walaupun tidak dapat lakukan secara face to face, namun dengan adanya kemudahan media sosial dan teknologi, kita boleh menuntut ilmu di mana-mana dan bila-bila masa. Namun, perlu menjaga adab dan disiplin. Orang yang berada di majlis ilmu termasuk secara online untuk menuntut ilmu akan sentiasa didoakan. Malaikat akan mencucuri rahmat serta didoakan kepada mereka keampunan oleh penghuni langit dan bumi termasuk ikan-ikan di air. Keutamaan orang yang berilmu berbanding dengan seorang ahli ibadah adalah ibarat bulan purnama dengan semua bintang-bintang yang ada di langit. Seorang yang berilmu itu umpama bulan yang bersinar dan menyinari cahayanya, sedangkan ahli ibadah umpama cahaya daripada semua bintang-bintang di langit. Saudara, para ahli ilmuwan adalah pewaris Nabi, jangan lupa tu. Semoga Allah menjadikan kita orang yang cerdik dan bijaksana kerana sentiasa belajar untuk menjadi orang yang berilmu. Ingat saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Hadis tadi adalah kiriman daripada Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor. Terima kasih warga Ikram Negeri Johor. E-commerce, jangan lupa hubungi Azhar 011-330-41241. Untuk mendapatkan kalau nak order ataupun nak memasukkan iklan saudara, produk saudara dalam halaman e-commerce saya. Sebab di samping saya buat secara live, ada satu sesi lagi yang saya siarkan produk-produk saudara dalam e-commerce melalui dalam YouTube dan sebagainya, ataupun kalau dengan Azhar, jangan lupa buku-buku saya, jangan lupa hasil tangan ibunya itu Bahulu Berdal, orang Perak Yop. Serta ini rendang tok. Rendang tok Mak Neneng katanya. Hebat, sedap. Rendang tok Neneng. Begitu juga berhubunglah dengan Siti Farehah 017-711-4300. Jangan lupa berhubung Siti Farehah untuk memasukkan iklan produk saudara, juga untuk dendeng manis Siti Farehah. Jangan lupa kalau di sekitar Lembah Kelang, bolehlah berhubung dengan Syauqi 012-357-5703 untuk buah-buahan segar. Saudara Azmanab. Dan sambil-sambil kita makan nasi ini, jangan lupa kita pekasam. Pekasam daging, pekasam ikan. Saya tadi makan nasi tadi, sedap. Pekasam itu bila digoreng, dibubuh limau, potong bawang, jadikan makanan sedap. Telur sotongnya sedap. Ini berhubunglah dengan saudara Syarif Abdullah. Tahniah saudara Syarif kerana mengeluarkan produk yang rare dan tradisi turun-temurun. Begitu juga dengan pelbagai acar buah-buahan. Acar buah-buahan ini hasil tangan Puan Sherry. Puan Sherry, boleh hubungi beliau 017-714-7362. 017-714-7362. Murah. Buahnya boleh beli 1 kilo, boleh beli 500 gram, boleh beli 250 gram. Dengan harga minima RM10. Silakan, saudara. Okey? Usai e-commerce, mana saudara nak berniaga, sila hubungi Azhar. Jangan lupa, hubungi Siti Farehah. Okey, saudara. Salam moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Di mana dia? Saya akan terus melontarkan walaupun hari ini hari Sabtu. Tak ada apa saya dengar lagi tentang apa isu kumpulan wang simpanan pekerja. Yang saya dapatan saya saban hari, saya menerima sentiasa ini sungutan dan rintihan warga cinta damai yang tidak berpeluang ataupun dikecewakan oleh kumpulan wang simpanan pekerja. Jadi kepada mereka yang berada di anjung kuasa, yang berada di kumpulan wang simpanan pekerja, kalau anda tidak perhatian kepada masalah rakyat, anda lupa pada derayan air mata rakyat. Tunggu apabila rakyat menuntut pembelaan nanti. Jangan anda izinkan diri anda bermain, berpesta dengan derayan air mata rakyat. Pilu kita. Kita janganlah menjeruk hati dan perasaan rakyat. Begitu juga dengan sistem moratorium. Kenapa perlu warga bangsa kita yang dah susah sekarang ni terpaksa menyembah, mengemis simpati dengan pegawai-pegawai bank. Memanglah anda tidak prihatin. Okey? Tajuk malam ini, antara maruah dan air mata. Ini saya bercakap. Sebab tu banyak perkara nak bercakap ni.
Terima kasih. Siapa kata saya nampak muda? Aduh, hai. Saudara Azman Muhammad, terima kasihlah. Saya bila puji saya tu like. Yang saya perlukan like and share daripada saudara. Ya. Terima kasih. Like and share bila saya tengok naik banyak tu, bersemangat saya. Kalau nak membalun, saya balun betul-betul. Sebab bila saya tengok begitu, saudara bersama-sama dengan saya. Tapi sebelum saya memberi pencerahan, jangan lupa pada pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil di Perlis. Kata Pak Nazil, burung kedidi si burung jelatik, sekandang dengan si itik angsa. Kronisme menjadi mainan politik, menagih sokongan, mengekal kuasa. Itu marah betul Pak Nazil ni dengan kronisme ni. Terkontang-kanting membela diri apabila diserang setiap detik. Pemimpin mementing diri sendiri, tandanya orang tidak patriotik. Ialah dia pentingkan diri dia. Dia sanggup menggadaikan segala-galanya untuk kepentingan dirinya. Itu kata Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil. Kiriman pantun yang indah, cantik bahasanya. Inilah cara orang Melayu kita ni berkias. Menzahirkan kemarahan, menzahirkan kebencian kita. Tidak berpantun. Kemudian sahabat saya, Saudara Jamil. Saudara Jamil ni dia pantun anak-anak muda. Walaupun dia dah tua. Mel, kita ni 6 series, brother. Jiwa tu masih muda. Alhamdulillah. Yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Apa kata Saudara Jamil? Kalau mengail si ikan tongsan sampai di muara berhati-hati, berbuat baiklah sesama insan, rahmat Allah pasti menanti. Itu dia berpesan pada kita semua. Pokok pinang tidak bertahan, ditebang orang, dibuat titi. Amal yang baik, suruhan Tuhan, qada dan qadar, sematkan di hati. Terima kasih Saudara Jamil Idris yang menghantarkan sajak yang begitu mulia jiwanya, murni hatinya kepada saya. Terima kasih Saudara Jamil. Saudara, saya tadi dalam saya membuat semakan dalam wall saya terjumpa satu sajak yang saya tulis dahulu. Izinkan saya untuk mendeklamasikan puisi saya. Boleh saudara? Tak banyak, lebih kurang dalam 3 minit saja. Tajuk puisi saya adalah Apa Sebenarnya Mahu Mereka. Kita berbicara bahasa cinta, meski terangkum di dada, radang amarah membahang. Mereka menuntut kita bertutur sejujurnya, meski fikir dicanai, madah penuh berhelah. Mereka sering berseru, kita harus bersatu, jiwa penuh setia, meski saat menghitung cakrawala bintang di langit, rumpun bangsa diinjak lunyai. Usah diruntun sayu hati, ayam dikepuk mati kelaparan, takdir menentukan, tanam padi tumbuhnya lalang. Jangan dijengah gundah gulana, itik di kolam mati kehausan, takdir menentukan, embun tidak menitis lagi, semusim lamanya kemarau menjengah. Kita mesti sedar, takdir itu milik kita. Bukan pada mereka yang dijulang tatang warga sekampung. Itu saja, itu saya tulis dulu pada 2 tahun yang lalu. Menzahirkan kekecewaan saya melihat kebejatan yang dilakukan oleh pemimpin, saudara ya. Terima kasih kerana mengizinkan saya menikmasikan sajak saya sendiri. Saudara Mahat Pian, salam Datuk, selamat berjuang tegakkan kebenaran. Kita harus meneruskan. Dan hari ini kenyataan lembaga hasil dalam negeri pun tak ada lagi, sama ada dah buka ke belum. Saudara, apa boleh saya buat? Jadi saya ingat hari Isnin nanti ni cuba-cubalah nasib. Akhirnya rakyat dah jadi macam main tika kameku. Masuk dalam internet tu tanya, dapat ke saya bantuan prihatin? Kemudian bila jawab itu, tunggu dulu. Tu sedih, jawapannya tidak berjaya dan sebagainya. Itulah keadaannya. Kerana itu, kita mesti berusaha. Kita mesti berusaha untuk menentang kemungkaran, terutama sekali iaitu korupsi. Penentangan kita pertama sekali, kita harus mewujudkan satu gelombang di seluruh negara. Gelombang menentang korupsi. Kita harus menyedarkan rakyat. Kita harus menyedarkan mereka supaya semua menyertai gelombang kita ini untuk menentang korupsi. Kita gunakan segala NGO,
pimpinan-pimpinan politik peringkat akar umbi. Yang atas adalah kita lah. Kemudian kita wujudkan kepelbagaian aktiviti. Dan kita tuntut supaya agensi Suruhanjaya Pencegah Rasuah ini melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara tuntas. Ingat, nilai moral karakter bangsa kita itu adalah sinar untuk negara di masa depan. Okay, saudara, cuma hari ini sebelum saya beri pencerahan yang lain lagi, kita minta saudara semua tolong viralkan. Semalam saya nak cakap, terlupa. Ada satu tulisan daripada saya, dia kata minta tolong viralkan secepat mungkin. Ini berita sahih katanya. Terdapat sejumlah 74 kontena sudah terlepas sebelum ini. 4 saja yang dapat kami tahan semalam, dan ejen yang membawa masuk daging-daging luar negeri itu telah lari. Kalau boleh jangan beli sekarang ni daging-daging import. Daging tempatan tak apa. Sampai subuh semalam katanya telah disettlekan kes-kes, dan company register pun nampak gayanya bila pihak Makis melakukan semakan bahawa syarikat itulah syarikat pendaftarannya yang ditipu. Tolong periksa daging yang ada di dapur kita sekarang. Malu tahu mungkin kita dah terbeli daging dekat supermarket dan sebagainya. Tersentak betul saya bila baca berita dia. Ini tulisan dalam berita harian. Ini Harian Metro. Rupanya ada 4 kontena daging babi, astagfirullahalazim, bercampur dengan daging kambing yang dirampas di Gelang Patah. Daging yang dirampas itu bernilai lebih kurang 2 juta ringgit. Sejumlah 120 tan. Itu yang berjaya dirampas. Bayangkanlah beribu-ribu tan yang terlepas dan masuk pada perut anak-anak kita. Jadi kita berkongsi sedikit ya, untuk kita mengenal pasti daging yang tulen, daging yang halal untuk kita. Pertama sekali, daging khinzir ni dia lebih pucat daripada daging lembu atau daging kambing. Jadi kepucatan daging khinzir ini macam daging ayam sikit. Cuma susah sikit nak bezakan sebab kadang-kadang sedikit penyeludup ni dia rendam dan sebatikan dengan darah lembu dulu sebelum diseludup. Kemudian serat daging lembu ni lebih jelas dan tebal. Cuba perhatikan serat udat daging kat rumah kita tu. Jelas ke atau sama-sama? Lemak pada daging khinzir ni pula lebih anjal dan sukar dilepaskan berbanding dengan lemak daging lembu. Cuma kadang-kadang tu ada juga beberapa bahagian lemak khinzir yang menyerupai lemak lembu. Tekstur daging khinzir lembik dan mudah direnggangkan. Jadi cuba tarik-tarik daging tu kalau kat dapur. Semak saudara, supaya kita tidak mahu anak-anak kita, generasi kita makan makanan yang tidak halal. Jadi saya tak suruh buang. Ambil daging tu dulu tu, balut tangan saudara dengan plastik ke atau sarung tangan, cek satu-satu. Ini pesanan daripada Bakis yang sempat saya wawarkan. Dan hari ini juga saya membaca kiriman daripada Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib pun sekarang ni dah rajin dah bermain media sosial. Hari ini dia kata 4 jam lepas, dia kata berita ini amat menyedihkan dan mengundang kemarahan ramai. Kenapa seorang pesakit COVID yang mengadu kesakitan dan bergejala tidak diberikan tempat di fasiliti rawatan kerajaan? Sehingga kan katanya seorang warga emas yang dalam keadaan positif COVID dan berpeluang untuk menjangkiti orang lain, dia terpaksa pergi ke bank untuk mengeluarkan wang sekitar RM40,000 untuk menjalani rawatan COVID di hospital swasta. Jadi sebuah kerajaan yang tidak mampu menjaga warga sendiri yang jatuh sakit adalah sebuah kerajaan yang gagal segagal-gagalnya. Ini kenyataan Datuk Seri Najib. Dia kata saya faham jumlah kes aktif COVID sudah melepasi kapasiti sistem kesihatan. Dan saya telah banyak memberi amaran bahawa ini bakal berlaku pada bulan November dan bulan Disember apabila kerajaan tiba-tiba tarik balik PKPB, tarik balik sekatan rentas negeri, lancarkan kempen pelancongan domestik dan melonggarkan SOP COVID. Sebab itu dia kata, ni kenyataan Datuk Najib. Sebab itu dia kata, beliau menyarankan kerajaan untuk lebih berinovasi untuk mencari jalan bagi menambah kapasiti pusat rawatan kes beresiko rendah agar pesakit yang positif COVID tidak perlu rawat diri sendiri serta kuarantin kendiri di rumah atau dipaksa menghabiskan segala simpanan usia tua mereka untuk rawatan hospital swasta yang mahal. Kita ada banyak hotel, kata Dr. Najib, yang sudah berhenti operasinya sejak pandemik bermula. Kita juga ada banyak kem-kem program latihan khidmat negara, PLKN, yang tidak lagi terpakai.
Jadi kenapa tempat-tempat ini tidak boleh dipulihkan oleh kerajaan untuk jadikan pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah dalam masa yang singkat? Sila juga bekerjasama dengan pihak polis dan umumkan secara awam bahawa mereka yang positif COVID dan sedang mengalami kesakitan tetapi tidak berjaya dihubungi. Jadi berhubunglah dengan KKM. Jadi keadaan ini rintihan daripada Datuk Seri Najib, mantan Perdana Menteri kita. Beliau begitu prihatin dengan masalah COVID-19 ni sebab beliau pun unsing melihat perkembangan masa ke semasa berterusan lagi ya. So itu yang sempat saya baca hari ini. Apa yang ada dua lagi yang tak sempat saya baca. Saya ingat besoklah saya bacakan. Tapi now kita masuk bab politik ni banyak. Saudara Taram Shah, kopi 434. 343 atau 434, kopi Mona Lisa. Saudara Selamat Ahmad, hidup dalam COVID, kita jaga kita, hanya usaha dan ikhtiar kita sajalah. Saudara Zari Zaidi, hotel dah mengudum, betul lah. Saudara, saya semalam kita baca tu berita, anggota Kabinet Sarawak bercadang untuk merayu kepada Duli Yang Mulia Tuan Agong, supaya menarik balik peristahan darurat di negeri itu sekiranya kerajaan negeri dapat mengawal penularan COVID-19. Menurut timbalan Ketua Menterinya, Tan Sri Dr. James Demut Masing, dia berkata demikian dalam pesanan aplikasi WhatsApp kepada bernama selepas beberapa anggota Kabinet negeri sebut mengadakan perbincangan secara tidak formal. Jadi di Sarawak juga sudah menuntut supaya perintah darurat ini dipertimbangkan. Sebab Sarawak merasakan bahawa perintah darurat ni ada udang di sebalik batu. Mereka lebih senang kalau langkah PKP, total lockdown, bukan dengan peristiharan darurat. Itu daripada Sarawak lah. Mesyuarat berkenaan daripada semalam telah ada pengusyuarat diadakan. Yang dipengusikan oleh Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari di Wisma Negeri. Antara mereka terbaik dalam bidang itu. Jadi Ketua Menteri ada sana dah berbincang. Itu permintaan daripada Sarawak. Kalau itu keadaannya, tak tahulah saya. Terpulanglah pada istana untuk memikirkan permintaan rakyat. Saudara, saya melihat hari ini talian hayat politik parti kerajaan semakin rapuh. Semakin rapuh hari demi hari. Tambah lagi bila kita dengar ada perbelahan demi perbelahan. Adanya orang kedua, orang ketiga yang mencuba mengatur, mencaturkan masalah politik. Dan yang agak mengecewakan saya melihat bahawa bahtera muafakat nasional semakin robek. Keyakinan rakyat pada muafakat nasional sudah mula tergugat apabila melihat percaturan mereka yang menggunakan muafakat nasional ini untuk mengaut kepentingan politik masing-masing. Dan dalam keadaan begini, saya cakap terus terang. Benda yang tak suka saya lapaskan, tapi terpaksa saya lapaskan. Saya melihat perkembangannya, Parti Keadilan semakin marak ke depan. Andainya Duli Yang Mulia Tuan Agong bersedia untuk Parlimen bersidang, besar kemungkinan Kerajaan Perikatan Nasional tumbang. Ini cerita benar. Ini bukan cerita main-main. Ini bukan cerita olok-olok. Kerana Sabah Sarawak pun sudah menyatakan paduan mereka terhadap Parti Keadilan. Benda yang tidak menyenangkan pada kita UMNO Barisan Nasional. Ini kita harus berhati-hati, saudara. Di sinilah saya mengatakan antara maruah dan air mata rakyat. Maruahnya bagaimana kita yang satu ketika kita menjadi dominan dalam kuasa politik negara. Dan kesannya bila kita tidak lagi, walaupun kita berada bersama-sama dengan kerajaan, kita tidak dilihat, tidak mampu menyantuni air mata rakyat. Apa yang dituntut oleh UMNO, Barisan Nasional, dipandang enteng oleh pimpinan dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Menteri Kewangan memperlekehkan pandangan-pandangan kita. Sebab itu saya katakan, kalau itulah saya setuju dengan saranan Tengku Razli Hamzah. Kalau kita dah dipandang begitu, keluar aja lah. Buat apa nak duduk dalam tu? Sebab, tapi masalahnya mereka yang atau apa, Saudara Aliah Razali angkuh. Memang PM Ke-8 yang angkuh. Dia tak mau mendengar pandangan kita. Kalau itu datang saranan daripada UMNO,
daripada Barisan Nasional macam seolah-olah tidak mau didengar. Sedangkan UMNO sentiasa mengutarakan tuntutan inisiatif rakyat. Kita dapat merasai sebab kita mempunyai akar umbi. Parti Peribumi Bersatu tidak ada akar umbi. Ini cerita benar. Tapi bila kita bercakap benda macam ini, mereka marah. Mereka merasa tersinggung. Mereka merasakan bahawa UMNO ni cuba berlagak sombong. Kita bukan berlagak sombong. Sebab UMNO mempunyai saluran akar umbi. Daripada akar umbi itu, dibawa informasi itu bawa ke atas. Maka dibincangkan peringkat pimpinan UMNO. Dan cuba dilontarkan dalam pimpinan kerajaan. Kerana UMNO merasakan dia bertanggungjawab juga dalam membentuk kerajaan hari ini. Tapi tidak disantuni. Ini realitinya. Ini realiti, saudara. Kalau ini keadaannya, dan kita pula ni ada pula wujudnya gerombolan-gerombolan tertentu. Ini dah masuk hari yang keempat. Pimpinan UMNO diserang. Dan saya hairan. Di saat mereka menyerang pimpinan UMNO, terutama Presiden di tingkat 38, dengan kepelbagaian desakan, sedangkan Presiden dah kata, dalam 5-6 bulan lagi, lepas saja darurat, selepas Perhimpunan Agung UMNO, kita akan mengadakan pemilihan. Tak sabar-sabar. Bila bodoh itu berlaku, mewujudkan perpecahan. Tapi mereka tak sabar. Kerana merasakan siapa jadi Presiden UMNO akan jadi calon Perdana Menteri. Ini orang yang biol. Ini orang yang bangang. Kalau kita tak ada kuasa, kita tidak dapat menyantuni sepenuhnya mengundi daripada rakyat keseluruhan nak jadi Perdana Menteri macam mana. Saya bila dengar kenyataan Tok Mak Hassan, dia kata UMNO akan bertanding 96 kursi. Dengan 96 kursi, bolehkah kita menang semua? Mampukah UMNO memenangkan seluruh 96 kursi yang ditandingi oleh calon UMNO? Satu benda yang agak mustahil. Tentulah ada beberapa kursi yang tempang dan yang jatuh. Kalau itu berlaku, boleh kena tubuh kerajaan yang berebut sangat jawatan presiden. Ini apa hal? Kadang-kadang mereka sah gelodak rasa untuk akulah calon Perdana Menteri. Mereka menafikan bahawa UMNO memerlukan penyatuan. Penyatuan yang dibuat oleh Presiden UMNO adalah dengan PAS Muafakat Nasional. Dulu lagi, bila dah wujudnya Muafakat Nasional, berkali-kali saya katakan, wujudnya Muafakat Nasional adalah mimpi ngeri kepada parti-parti pembangkang. Tapi mereka tak nak dengar soal itu. Mereka merasakan masuk dalam Muafakat Nasional, cari jalan untuk jadi pemimpin. Cari jalan, akulah jadi presiden. Cari jalan, akulah orang utama dalam Muafakat Nasional. Akulah akan jadi Perdana Menteri. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu untuk rakyat membuat acuannya. Sebab rakyat akan melihat siapa calonnya. Kalau calonnya penuh dengan korupsi. Kalau calonnya orang tahu penuh dengan pengkhianatan. Waktu UMNO tidak mempunyai kuasa dulu, di mana kamu? Where are you? Waktu UMNO Barisan Nasional kalah dulu, di mana kamu? Kamu tidak menyantuni orang yang melungkuh lumus, berusaha dengan kepelbagaian, merayu, berbincang dengan Tuan Guru Haji Hadi, tidak lain tak bukan Presiden UMNO. Jadi sekarang ni bila tengok nampak gah, nak disingkirkan. Jadi rakyat melihat. Bila rakyat melihat, mereka juga nanti akan membuat perhitungan. Perhitungan rakyat bukan main-main. Kena ingat, UMNO cuma ada 3.7 juta rakyat, ahli. Rakyat Malaysia pengundi ada 18 juta. Ini realitinya. Begitu juga dengan dalam PAS. Pimpinan setengah orang, yang setengah, bagi saya half PAS cook. Setengah masak. Bukan Tuan Guru Haji Hadi. Adalah 3-4 orang dalam pimpinan PAS. Pun bersama dengan pimpinan UMNO mencaturkan. Kononnya jadi C5 lah, kumpulan puak Publika lah apa semua. Mereka ni terlalu gairah nak dapat kuasa. Akhirnya kerana kegairahan mereka, maka mereka akan disingkirkan oleh rakyat. Impian, sekadar impian semata-mata. Hari ini tadi, saya mendengar bicara bersama Majlis Profesor Negara. Ada antara profesor, 2 orang profesor tadi, dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. 1 jam 3 minit. Saya dengar tiap-tiap buah perkataan. Dan bila dilontarkan pandangan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu, saya teringat inilah bicaranya sewaktu dia menjadi pemangku Perdana Menteri dulu. Dia mewujudkan satu akta di Parlimen menentang korupsi.
Dan beliau masih lagi melontarkan pandangannya untuk menentang korupsi secara tuntas. Saudara jangan lupa, waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim disingkirkan dari jawatan kerana dia mengutarakan perkataan, saya tidak bersetuju. Ada menteri yang dilihat lebih kaya daripada kemampuannya. Menteri itu perlu disiasat. Dengan kenyataan itulah, maka mereka melakukan gerombolan dan menghumban Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar daripada Seri Perdana. Dan akhirnya simpan ke dalam. Walaupun dia di dalam penjara, sepanjang pembicaraan, macam-macam cerita, dengan videonya lah, dengan tuduhan itu, dengan tilam diangkut ke mahkamah. Matlamat tidak lain tak bukan, just to tarnish ataupun merosakkan image. Masih lagi reformasi wujud. Dan 10 tahun dia di dalam. Nah, saudara ini Ismail Musa, saya bukan mengarut, saya nak mencerita latar belakang. Dengar baik-baik. Itu baru permulaan. Saya dah cakap terus terang. Saya nampak sekarang ni, UMNO diambang bahaya. Muafakat Nasional diambang bahaya. Sebab, apa yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim, 23 tahun dulu, sudah di-repeat balik. Dan dia sudah mendapat momentum. Kalau ada pilihan raya umum pun, all this while, waktu Pakatan Harapan menentang UMNO Barisan Nasional, kita tumbang dalam pilihan raya ke-14. Okey, jangan lupa, dia dalam penjara. Hari ini dia dah masuk gelanggang. Saudara, jangan lupa ini. Tapi kita lain tak ada. Sibuk nak mengangkat orang itu, orang ni. Saya cakap terus terang. Dalam keadaan sekarang ni, jangan marah saya. Tujuan saya memberi pencerahan supaya kita faham. Kalau Anwar Ibrahim berada dalam kuasa Seri Perdana, Anwar Musa tak selamat. Dr. Mahathir tak selamat. Berapa orang menteri tak selamat? Malahan ketua-ketua UMNO bahagian pun tak selamat. Sebab dalam kenyataan dia kata bahawa okey, kalau nak masuk dalam politik boleh, tetapi jangan menggunakan wang. Dia menentang politik wang. Ini saya nampak okey. Saya bersetuju dengan saudara tarnish him. Betul, tak ada masalah pada saya. Bukanlah saya memuji dia, tidak. Tetapi dia membawa satu arus yang tentunya rakyat akan setuju. Dalam kita dulu menang kerana kita kuat. Kerana waktu itu UMNO kuat, padu. Sebab itu terselamat daripada arus reformasi. Saudara, jangan nafikan begini. Jangan selalu marah terus. Kata orang mengarutlah saya ni. Saya nak bagi pencerahan. Supaya kita kembali balik. Begitulah Datuk Seri Presiden UMNO nak menyantunkan. Sebab itu dia bila dia menang sebagai Presiden, dia ambil orang yang lawan dia sebagai Presiden, Tengku Razali Hamzah, duduk sebagai penasihat. Dia ambil, dia offer pada Khairi Jamaluddin untuk diberi jawatan sebagai Ketua Penerangan. Datuk Isyamuddin dijemput balik jadi bendahari kepada Barisan Nasional. Tapi mereka ni tidak nampak untuk bersatu padu. Yang nampaknya sekarang ni, apa yang dicaturkan oleh Anwar Musa untuk memecah belahkan lagi Muafakat Nasional ini. Jadi wujud sekarang ni dia serang Zahid Masgu. Silakan. Saudara, silakan. Tak ada masalah. Tapi apa nak jadi pada anak bangsa kita? Apa nak jadi pada parti UMNO? Saya bersimpati dengan warga UMNO yang tidak berdosa. 3.7 juta ahli UMNO. Yang penyakit ni cuma dalam 100-200 orang saja. Mereka inilah yang melakukan segala kebobrokan dalam parti. Mereka inilah menyertai UMNO dengan wang. Mereka membeli maruah. Mereka membeli undi. Mereka tidak ada perjuangan. Jadi sekarang ni kononnya, setelah melihat wujudnya Muafakat Nasional, bahawa kita boleh kembali ke Putrajaya. Kesan daripada pilihan raya kecil. 7 pilihan raya kecil kita menang. Tapi jangan lupa, saudara. Jangan lupa sejarah. Masalahnya dia orang lupa pada sejarah. Sebelum pilihan raya yang ke-14, 2018, kita menang di Kuala Kangsar. Kita menang bertanding pilihan raya kecil di Sungai Besar. Menang bergaya. Tapi apa akhirnya? Apa akhirnya? Datang pilihan raya umum, wuyup.
Jangan lupa sejarahnya waktu kita bertanding dulu. Sebelum UMNO itu tumbang di Selangor. Ni Tan Sri Noh kena ingat ni, kena dengar baik-baik ni. Sebelum UMNO tumbang di Selangor waktu itu, ada pilihan kecil di Ijuk. Parti Keadilan Rakyat bertanding. Kita meletakkan calon kita dari Barisan Nasional. Menang Barisan Nasional. Itu pilihan raya kecil. Datang pilihan raya umum, kita kalah satu Selangor huyup. This is reality, brother. Sebab itu saya kata, kenapalah diorang ni? Kenapa masih lagi nak berkeceramah? Saya berdoalah agar Yang Berhormat Tengku Razali dapat segera sembuh sepenuhnya, duduk together dengan Presiden UMNO, berilah nasihat. Tapi dia tidak akan disukai. Musuh kepada Tengku Razali ini tidak bukan orang macam Anwar Musa. Dari dulu lagi. Biar saya cakap terus terang. Orang yang tak suka, walaupun Yang Berhormat Tengku Razali baik dengan almarhum Tun Sin On, orang tak suka dengan dia Sin On, Ani Apif Syamuddin. Sebab masing-masing ada cita-cita. Tapi kena ingat, anda mengejar jawatan, anda mengejar tempat, anda mengejar kuasa, dalam waktu yang sama, kuasa sedang menghambat kita untuk mengheret kita berehat di Sungai Buloh. Sebab saya dengar tiap-tiap biji perkataan yang dilontarkan oleh Anwar Ibrahim waktu dia berbicara dengan majlis profesor. Dan dia menyatakan, pertama sekali dia kata, bukan soal meritokrasi. Yang paling penting adalah dignity diri. Harga diri. Ini dia lontarkan. Kalau ini dicantumkan, maka di mana kita? Kita masih lagi berbalah. Okey, saya tengok tadi ada satu kiriman kepada saya. Ini perancangan mereka, C5 punya perancangan. Daripada bulan Januari sampai bulan Mac. Presiden UMNO dan mantan Presiden UMNO mesti dijatuhkan secara total. Kenapa? Selagi ada Datuk Najib, selagi ada Zahid Hamidi, selagi itulah mereka tidak akan mampu membawa UMNO ditawan. Zahid Hamidi tidak akan mengizinkan UMNO ini melutut mengemis dengan Parti Perubumi Bersatu. Kerana itu sekarang ni dicipta satu cara baru. Guna dari dalam. Kita pinjam balik ayat Anwar Musa. Pokok kayu itu tidak mampu ditumbangkan oleh mata kapak. Melainkan diambil dahan kayu itu dijadikan ulu kapak. Mereka sekarang ni merencanakan ulu kapak daripada pokok UMNO untuk menumbangkan rumah UMNO. Ini bahaya, brother. Saya bukan sokong PKR. Dah, orang UMNO dah marah tu. Mereka macam sokong PKR. Betul, Syah Kazai. Saya melihat mereka kecewa. Mereka kecewa melihat di saat UMNO kalah. Di saat UMNO kalah, mereka-mereka yang bermain dengan politik wang apa semua mula melarikan diri. Kerana kononnya tidak ada masa depan. Yang mana jadi wakil rakyat yang diangkat oleh UMNO menjadi ahli parlimen. Mereka melompat dengan pedih hatinya, dengan derayan air mata kecewa yang amat sangat. Mereka merelakan, tak apalah. Maka berlakulah 16 orang hijrah. Tak mengapa, tapi jangan lupa ada dendam di hati rakyat. Tunggulah pilihan raya akan datang. Tapi sekarang ini, mereka melihat bahawa orang-orang ini sedang didewakan. Hanya kerana perbalahan kerana kepentingan peribadi. Ini masalah sebenarnya. Mereka lupa wujudnya Parti Perubumi Bersatu itu tidak lain dan tidak bukan nak menelan UMNO. Lupa kerana pentingan aku nak jadi calon Perdana Menteri. Maka dipujuklah. Maka berlakulah perundingan yang saya dengar. Maka antara orang yang calon-calon ditunjukkan Hishamuddin dari Johor. Sebab itu usul pertama supaya Datuk Zahid Hamidi berundur datang daripada Bagai Pontian. Saudara lupa. Menteri Besar Johor, Datuk Hasni adalah sister politik pada Hishamuddin dulu. Ini perancangan H2O. Saudara, saya bercakap terus terang ni. Tapi saya nak bagi tahu pada Datuk Hasni. Kalau tindakannya begini berlaku, UMNO masih lagi pecah belah, saudara juga akan hilang jawatan Menteri Besar. Jangan lupa, Johor adalah kubu UMNO. Johor tu dulu is the last bastions of the UMNO. Kubu UMNO dimertabatkan di Istana Johor. Tumbang. Kenapa? Kerana perbalahan dalam parti. Dan hari ini lebih teruk lagi.
Berlaku kumpulan itu, kumpulan ini. Sebab itu Tan Sri Syahril menyatakan enough is enough. Janganlah ada lagi kata-kata. Jangan ada persidangan kata. Cukup-cukuplah. Tidak. Tan Sri Syahril dia tak akan percaya dengan Tan Sri Muhyiddin. Sebab dia lama dalam politik Johor. Datuk Khalid Nordin tidak akan percaya dengan Tan Sri Muhyiddin. Tapi Datuk Hasni pula dia yakin dengan Syamuddin. Ini apa hal? Kerana Syamuddin berada dalam kabinet, menjadi menteri luar. Kerana dia diwawarkan calon timbalan Perdana Menteri, calon Perdana Menteri. Aku akan bernaung. Zaman itu sudah over. Saudara jangan lupa, gelombang kedua, gelombang ketiga yang dibangkitkan oleh Parti Keadilan ni bukan main-main. Bukan main-main. Saya melihat ni, saya kata astagfirullahalazim. Bila saya dengar apa yang Anwar cakap tadi dengan Majlis Presiden, saya terbayang waktu saat beliau memeta kebangkitan KKN, korupsi, kronisme, nepotisme. Maka berlakulah perpecahan yang begitu hebat dalam UMNO. Dan akhirnya jangan lupa, Tun Dr. Mahathir pun pada tahun 2000 letak jawatan. Dan apabila jawatan itu diambil alih oleh Pak Lah, the Mr. Clean Man, rakyat memberi balik sokongan yang paling besar. Hanya era Pak Lah, waktu Pak Lah jadi Perdana Menteri yang pertama kali. Ya, saudara, 204 punya pilihan raya, UMNO, Barisan Nasional, menang besar. Menang besar. Parti Keadilan cuma menang satu kursi saja, iaitu di Matampau, kawan. Kerana rakyat sudah ada harapan baru. Tapi sekarang hari ini, harapan rakyat dikecewakan. Rakyat sedang berendam dengan air mata. Dan akhirnya sekarang ni, mereka melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada rakyat, say whatever want to say. Dan saya teringat saudara, waktu Soekarno mula memimpin Indonesia, maka beliau diacukan dengan kepelbagaian gambar dia bersama dengan pelacur. Heboh satu Indonesia. Ini cerita benar. Sekejap ya. Gerakan komunis yang dipacu oleh Subandrio dan Aidit di Indonesia waktu itu menebarkan, mengatakan Soekarno ni kaki perempuan. Pergi ke Jepun, pergi masuk Gaisha, pergi sana, pergi sini. Tidak lain, tidak bukan melampaskan nafsu. Gambar Soekarno dengan wanita dicipta banyak tembakan. Kita apa Soekarno buat? Dia berdiri di Tugu Monas, dia jemput semua rakyat Indonesia berhadapan tu. Dia kata, benar, saya dituduh kaki perempuan. Tapi sekurang-kurangnya, rakyat Indonesia perlu bangga punya pemimpin yang jantan. Saudara. Terkedu semua orang. Apakah saya ini kalau banci itu masa pondan. Apakah Indonesia mau presidennya seorang yang banci, yang bukan lelaki hebat? Akhirnya apa jadi? Ini keadaan saya kalau kita nak bermain dengan isu. Sekarang ni, apa bezanya? Apa beza? Mereka boleh menerima Azmin Ali. Isyamuddin boleh duduk sekongkol. Duduk semeja dengan Azmin Ali. Anwar Musa boleh duduk sekali dengan Azmin Ali. Datuk Takayuddin, tokoh daripada PAS, Sisa Agung Parti PAS, boleh bersama dengan Azmin Ali. Tapi, no Anwar. No Anwar Ibrahim. What is this, brother? Rakyat melihat. Kalau kamu tak boleh terima Anwar Ibrahim, konon dengan alasan bahawa di luar tabinya sebab, charge Azmin Ali. Bawa ke mahkamah. Ini saya bercerita benda ini, saya melihat bahawa sekarang ini kita menghadapi keadaan yang paling serius. Itu belum lagi Anwar Ibrahim menggerakkan. Kalau Anwar Ibrahim menggerakkan apa yang berlaku sekarang ini, perubahan dunia. Perubahan politik dunia. Tiba-tiba dia tonjolkan Nurul Izzah. Apa isu kita nak main? Hanya kerana dia sebagai seorang janda. Bahaya, brother. Okey, Saudara Hadi Yaakob, saya setuju, no Anwar. Tapi kalau dia kata Nurul Izzah, di Amerika, 250 juta rakyat dia, yang memang mereka ini satu orang yang cukup rasis. Tak boleh menerima colored as a leader. Bukan hanya colored, malahan perempuan, wanita diangkat sebagai naib presiden, orang nombor 2 di Rumah Putih. Dan Kamala Harris datang keturunan daripada India. Saudara, jangan lupa ni.
Di New Zealand, mereka boleh menerima. Dulu mereka adalah satu orang yang against. Rakyat New Zealand ni menentang wanita. New Zealand boleh menerima Perdana Menterinya daripada wanita. Begitu juga England. Sedangkan jangan lupa, bagaimana dengan Jerman? Menerima wanita sebagai Perdana Menterinya. Kalau Anwar tolak, dia kata, okey, Anwar Izzah, apa isu kita nak main? Oh, tak bolehlah wanita jadi imam. Kita negara Islam. Inilah masalah kita. Saudara, sepatutnya kita kukuhkan perikatan kita dulu. Kepaduan. Apa yang dibawa oleh Datuk Zahid Hamidi, selepas dia jadi presiden, dia cuba menyantunkan, menyatukan semua. Yang bermasalah, yang menentang dia, okey. Saya pernah bertanya dengan dia. You nak lantik Khairin apa? Tak apa. Kita penyatuan. Bila kita dah bersatu dalam UMNO, kita tunjukkan kesepakatan kita, kita bersama dengan PAS. Maka kita wujudlah perpaduan antara kita UMNO dengan PAS. Itulah merupakan kekuatan bangsa kita untuk merampas semula agar tunggak kuasa di Putrajaya itu milik kita. Saya tak penting. Kelepas itu nak tolak, dia tolaklah. Sebab itu dia mengatakan bahawa dia cuma jadi presiden. Saya lebih setuju, dia kata. Biarlah saya pegang jadi presiden UMNO untuk 2 penggal. Kerana dalam tempoh 2 penggal itu nak memperbaiki. Tapi bagi mereka yang tak sabar, orang macam Anwar Musa tak sabar, takut kehilangan. Kalau parti lain yang memerintah, maka dia pun hanyut. Dan dia pasti akan hanyut. Saya tengok sekarang ni, keadaan sekarang ni. Hari ini PKR ada 117. Saudara, jangan main-main. Ombak tsunami yang akan diciptakan oleh Parti Keadilan ini bukan ombak main-main. Johor akan tenggelam. Kalau kita masih lagi menolak muafakat nasional. Kati, kalau ada muafakat nasional, adalah benteng ketahanan kita. Saudara Ismail, saudara kena ingat. Hishamuddin H2O yang ditonjolkan sebagai calon presiden, dia amat akrab, rapat dengan Azmin Ali. Saya tak mau cerita latar belakang itu, lain daripada itu. Saya tak mau cerita. Walaupun macam-macam orang kata, itu bagi saya ini peribadi. Saya tak mau. Saudara Ahmad Muhammad, PKR, UMNO PAS. Sekarang ni keadaan, saya nampak, dah jadi terbalik. Kita dah kuat. UMNO dah padu. Saudara Mak Zahidi, ombak rindu. Kita bukan lagi ombak rindu ni. Ini satu rempuan ombak. Anwar Musa punca segat. Saya nampak begitu. Kalau dia tadi presiden dah tak lantik dia sebagai Setiausaha Agung Barisan Nasional, dia diam. Terus konsentrate jaga bahagian di Ketereh. Tak ada masalah. Saya cakap terus terang, tapi tak puas hati. Kerana dia tak puas hati, kerana tidak lagi mempunyai jalinan untuk mempengaruhi UMNO, untuk UMNO bersama dengan PBM. Anwar mahu menjadi duta terhebat antara UMNO dengan Parti Peribumi Bersatu. Akar umbi menolak. Saudara Khalid Mairan, ombak PKR dalam senyap. Saya kata bukan dalam senyap, macam tsunami. Tsunami di Indonesia tu yang berlaku di Aceh tu hari, siapa pun tak tahu. Senyap. Slow sekali habis. Anwar Musa merasakan bila tak jadi Setiausaha Agung Barisan Nasional, konon-kononnya melemahkan diri dia dan dia tak ada lagi bargaining power. Kalau dia dalam Setiausaha Agung, dia jadi Setiausaha Barisan Nasional, dia boleh mempengaruhi Majlis Tinggi dan sebagainya supaya janganlah kita bermusuh terus dengan PBM. Sedangkan akar umbi tak terima. Nak tolak yang itu. Marah sangat-sangat sekarang ni. Dan dia lebih redha untuk dilihat sebagai jurubicara pada parti PBM. Kenapa? Nak menjaga kedudukan. Nak menjaga kedudukan. Dalam keadaan begini, yang jadi galang gantinya adalah Parti UMNO. Yang cuba dibina balik. Saudara, jangan lupa, lepas saja 9 Mei 2018, banyak pimpinan-pimpinan UMNO tu malu nak pakai baju UMNO. Malu. Nak pakai baju Barisan Nasional ni, tobatlah home, tak berani duduk Jalan Tengku Abdul Rahman. Ini fakta. Malahan saya jumpa dengan beberapa orang pemimpin-pemimpin UMNO yang bergelar ketua bahagian, yang menyeru aja.
Bila saya pakai baju Barisan Nasional, saya pakai. Saya pergi di restoran kari kepala ikan di Jalan Tengku Branch, restoran Kudu. Ada 3-4 orang nama saya. Tok, oh hebat dah pakai Barisan Nasional. Dia kata, parti kita kena sayang lah. You sayang lah ya. Dia rasa malu. Tapi bila disantun, dijaga oleh Presiden UMNO, Datuk Zahid, bagai nak rak. Bila menampakkan tanda-tanda, sudah, Tok Mat calon terbaik. H2O calon terbaik. Khairi calon terbaik. Zahid Hamidi tak boleh pakai. Kenapa Zahid Hamidi? Sebab Zahid Hamidi ada 87 tuduhan. Kena siasat lah. Dia kena 87 tuduhan. Tu kerana apa? Kerana apa 87? Tu bukan semua 87 kali salah. Siasat. Kerana masalahnya adalah Yayasan Akal Budi. Oh tidak. Itu dimain naratifnya. Salah Zahid Hamidi. Salah Zahid Hamidi. Korap. Dan akhirnya, kerana dia dibicarakan. Kenapa dia dibicarakan? Kerana dia tak mahu mengizinkan UMNO tunduk mengemis, melutut pada Parti Peribumi Bersatu yang waktu itu dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin dengan Dr. Mahathir. Ini fakta. Tak percaya, tanya dengan dia. Dia pun dah keluarkanlah dalam media sosial. Puncanya, dia lebih rela lah untuk dia berhadapan dengan mahkamah. Tak apalah. Sebab itu dulu saya selalu katakan, bagi seorang pejuang, penjara itu sekadar rumah rehat. Tali gantung itu hanyalah buaian indah untuk menuju ke jannah. Itu pegangan dia. Tapi masalah sekarang ni, dia dimaki hamun. Bagi saya, carry on. Carry on. Silakan. Dan saya yakinlah cakap saya. Kalaulah dulu Yang Maulid Pertuan Agong bersetuju, Parlimen bersidang, confirm Tan Sri Muhyiddin akan tersungkur. Sekarang ni dah 117. Ni Sarawak belum make a move. Saya dipahamkan Sarawak juga bila timbalan Ketua Menteri Sarawak membuat kenyataan. Bila dia buat kenyataan begitu, apa maknanya mereka juga sudah menentang keputusan Putrajaya. Bila menentang begitu, lambai Anwar, maka Sarawak juga bersama dengan dia. Daripada 117 naik 130. Sebab itu dia kata dia yakin. Yang kita ni tak sedar diri. Ini apa hal? Masih lagi berangan-angan. Mimpi indah. Aku calon Perdana Menteri. Aku calon Timbalan Menteri. Sekarang ni kekalkan Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Aku duduk sebagai timbalan. Tak lama lepas itu aku lawan Tan Sri Muhyiddin. Dia pun lemah. Dia pun sakit. Kamu menyimpan cita-cita politik kamu. You are the bloody dirty-minded people. Tidak memikirkan soal parti. Kalau kamu memikirkan soal parti, parti come first. Sebab itu saya Hamidi kata, jangan seranglah saya, tak apa. Tapi jangan sama sekali menghancurkan UMNO. Sedih saya baca kenyataan itu. Sebab itu saya kata, apa hal ni? Dan sebab itu semalam saya bercakap terus serang. Kalau ini keadaannya, Noraini berhentilah jadi ketua wanita. Sebab dia nak minta tuntut wanita itu, wanita ini. Akhirnya Datuk Zahid Hamidi bawa dalam Perhimpunan Agung UMNO. Bawa usul jawatan ketua wanita itu setanding dengan timbalan Presiden. Ada ucap terima kasih? Tak ada. Di luar, tak boleh lah Presiden ni. Presiden beginilah. Presiden begini. Ya. Kalau begitu, letak Datuk Nurhaliza. Datuk Nurhaliza jadi ketua wanita berganding dengan, saya lebih suka dengan Zaidah Zarek. Kerana dia muda lagi, biar dia sebagai naib ketua. Kita tengok pergerakan wanita macam mana. Orang tanya saya bagaimana dengan ini Putri tak apa, ada ramai pimpinan. Antaranya Nazariah. Datin Nazariah tu okey. Perhimpunan Agung UMNO itu dia boleh ucap juga. Apa salahnya? Itu jadikan sebagai college, sebagai universiti untuk mendidik putri-putri kita dalam dunia politik. Why not? Sebab ada putri, ada wanita pun tak boleh pakai. Bukan nak bela Presiden. Kalau dia nak bela Presiden, dia beranilah menentang. Macam mana Rafidah Aziz dalam kabinet. Tak bercakap pun. Saya sebab itu saya kata, tak boleh. Minta maaf. Minta maaf lah. Orang Johor nak marah, saya marahlah. Tapi, saudara kena ingat, kita jangan membanggakan dia. Kini Johor ni, Johor UMNO ni. Saudara jangan lupa, 2018 tumbang. Tanpa muafakat nasional, hari ini di Johor
dipimpin oleh Parti Keadilan. Cara dia tolak dia jujur aja dulu tu. Apa ini dapat PBM. Ini realiti. Jangan kita merasa besar diri, kita boleh menang. Belum pasti. Dalam kita bersama dengan Muafakat Nasional pun, belum tahu lagi kita mampu untuk menahan terjahan ombak tsunami yang diwujudkan oleh Parti Keadilan. Mereka dalam diam. Saya tiap-tiap malam sampai 3 pagi, 4 pagi, saya baca satu persatu. Kenyataan Iswardi, kenyataan anak muda, kenyataan yang dibuat oleh pakar strategik beliau. Mereka sendirian sekarang ni. Yang kita merasakan, orang Melayu sekarang ni, dia rasa takut. Kalau ada Anwar Ibrahim, apa ini DAP? Apa kata kalau dia tiba umumkan? No. Parti Keadilan adalah sendiri. Tak terperangkap kita. Ini adalah segala kemungkinan. Politik adalah sesuatu yang berkemungkinan. Everything is possible. Sebab politik is the art of deceiving. Kekhawatiran saya dia akan tonjolkan puteri reformasi. Dan pimpinan yang ada dalam PN, kerajaan PN sekarang ni, bukanlah ada wibawa. Kalau ada wibawa, tak adalah negara berada kelang kabut sekarang. Saya mengharap better fikir, put a full stop. Isu nak jatuhkan Zahid, suruh Zahid berundung dan apa semua, put a full stop. Let face the generation first. Dia akan berhadapan dengan mahkamah. Let him settle his case. Kenapa kita nak buang dia sebelum dia didapati bersalah? Bukan saya mempertahankan dia, tidak. Saya kata, ini aliran politik yang dah songsang ni. Dia orang dapat Faizal Yusof, mereka dapat dedak. Soal dedak itu antara anda, tapi kenapa jangan khianati? Sebab itu saya katakan, ini antara maruah ahli UMNO dengan air mata rakyat. Rakyat setengah menangis sekarang ni. Rakyat berendam air mata. Jiwa mereka, hati mereka dijeruk saban hari. Permintaan mereka langsung tidak dilayan. Mereka terabai begitu. Mereka tidak disantuni. Apa yang ada dalam pimpinan UMNO yang sekarang ni berada di anjung kuasa, mereka cuma fikirkan diri mereka. Tak dengar lagi saat ini. Saya tak dengar lagi pimpinan menteri-menteri UMNO membuat kenyataan selain daripada Samsul Nasarah. Datuk Samsul Nasarah, yes. Dia kata, okey, tenaga nasional. Itu di bawah kementerian dia. Maka dengan ini, kita mengumumkan bahawa bolehlah tangguh 6 bulan lagi. Yang lain macam mana? Menteri Luar. Apa hubungan kamu dengan negara-negara luar? Tak ada. Nahi, kabinahi. Itu kata Anwar Ibrahim. Nah, saudara kena ingat, menjatuhkan Datuk Seri Najib, menjatuhkan Zaid Amidi adalah tindakan paling hebat yang sedang dilakukan oleh Parti Pribumi Bersatu. Anda mau bersama dengan Parti Pribumi Bersatu, silakan. Dan saya dah bercakap sekarang. Sekarang ni ada 3.7 juta ahli UMNO. One of them is me. Dan saya tetap akan bersama dengan UMNO. Come what may. Dan kalau Anwar Ibrahim dengan kumpulannya apa, Iswadi dia kata lawan, tetap lawan. Kita kata silakan. Nah, bagi saya dalam keadaan sekarang ni, saya melihat apabila J. Maising menyatakan, meminta supaya Putrajaya, supaya istana mengkaji semula, supaya Sarawak ini tidak diteruskan perintah darurat ini, saya kata, it is another dangerous game. Artinya, mereka sudah bersama dengan Parti Keadilan. Menanti saja Parlimen bersidang. Kalau itu berlaku, maka semua menteri-menteri yang ada, jangan lupa anda semua pun penuh dengan najis korupsi. Jangan tunjuklah anda ini baik, anda ini alim, anda ini bersih. Tak bersih. Bersedialah. Sebab saya dengar tadi. Saya repeat balik. Dia kata bahawa pada dia, sebagaimana dia mengutarakan punca dia, balahan dia dengan Dr. Mahathir paling besar apabila kumpulan-kumpulan menteri ini menentang dia kerana dia membawa usul korupsi. Hanifah Sari, betul. Jadi, untuk itu saya harap, untuk malam ini bersamalah kita berdoa agar apa yang sedang diusahakan oleh Datuk Zaid Amidi menyantun semua kita, padukan ikatan dalam UMNO. Kerana tanpa kesepaduan ini, kita berhadapan dengan ombak tsunami
yang akan menghempas, membalun bahtera Muafakat Nasional. Saya khawatir tiang seri Muafakat Nasional akan patah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam esok. Selamat malam.